Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Media massa berupa media sosial kini mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah media sosial yang diberi nama TikTok. TikTok itu adalah benda atau alat untuk sesebuah hiburan sahaja. Kini ramai masyarakat kita yang mengakses aplikasi media sosial ini. Budaya TikTok kini telah menjadi satu budaya atau trend yang tidak asing lagi di kalangan anak muda maupun dewasa pada masa kini. Aplikasi berkenaan pada mulanya dikenali sebagai Douyin yang bermaksud video pendek, dan apabila ia semakin popular, ia diberi nama baharu iaitu TikTok. Boleh dikatakan aplikasi TikTok kini sedang menjadi primadona yang layak dan wajib dibuat turun oleh semua golongan masyarakat. Menurut survei dari Sensor Tower yang dikutip dari Okezai.com, aplikasi TikTok saat ini telah mengalahkan aplikasi besar lainnya seperti Instagram dan Facebook. Masyarakat mulai tertarik dengan aplikasi TikTok kerana aplikasi TikTok dianggap menarik dan boleh menghilangkan stres, tekanan dan boleh menghilangkan rasa bosan dalam diri seseorang. Cuma yang menjadi persoalan, sejauh manakah aplikasi ini selamat untuk kanak-kanak dan masyarakat yang lain, serta kesannya kepada akhlak masyarakat Islam memandangkan ianya tidak mempunyai batas sepadan dan sesiapa saja boleh melihat apa yang dimuat naikkan di dalam aplikasi tersebut tanpa sebarang sekatan. Berikut merupakan contoh video trend TikTok pada masa kini. Objektif penghasilan video adalah: yang pertama, tujuan video ini dihasilkan adalah untuk membuka mata masyarakat, terutama orang Islam, bahawa agama Islam tidak menyekat untuk berhibur, tetapi hendaklah ada batasan yang harus diikuti supaya tidak lalai dan terjerumus perkara yang tidak baik. Baru-baru ini terdapat aplikasi yang sangat popular di peringkat global, termasuklah Malaysia, iaitu aplikasi TikTok. Aplikasi ini memberi implikasi yang positif dan negatif kepada masyarakat Islam. Misalnya, implikasi negatif tersebut ialah seseorang itu melalaikan diri dengan bertujuan menghasilkan video TikTok untuk memaparkan diri mereka menari tanpa menitik beratkan batasan pergaulan antara lelaki dan juga perempuan, serta tidak memakai pakaian yang menutup aurat. Sebaliknya, implikasi positif adalah seseorang menggunakan platform TikTok ini untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat sekaligus memberi kesedaran tentang ilmu agama Islam. Selain itu, video ini juga dihasilkan bagi memberi pengajaran terhadap generasi moden ini tentang budaya TikTok yang boleh menjerumus diri mereka kepada perkara yang melalaikan. Fungsi TikTok maupun sebarang persamaan aplikasi tersebut yang merangkap pelbagai gaya tarian mengikut genre muzik, maka permainan video TikTok hanya sia-sia dan tidak mendatang sebarang faedah dan kategori hiburan yang dihukumkan makruh. Hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal lahwi ila thalathun taqdibu ar-rajuli farasahu wa mula'amathu ahlahu wa ramyuhu bikausihi wa nablihi." Maksudnya, tiada termasuk perkara yang hiburan sia-sia melainkan tiga perkara: seorang yang melatih kudanya, bermesra dengan isterinya dan memanah dengan menggunakan busur anak panahnya. Hadis riwayat Abi Daud 2513. Permainan video TikTok hanyalah sia-sia dan tidak mendatangkan sebarang faedah. Bahkan trend gaya tarian TikTok jelas menghilangkan nilai akhlak seorang Muslim sejati, selain mengundang mudarat kepada agama dan ancaman fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Akmanu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Maksudnya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat At-Tirmizi ayat 11. Berita terkini tarian TikTok yang sudah sedang menjadi trend ikutan masyarakat dan tentang video TikTok mudah tersebar luas di alam maya. Tarian-tarian tersebut sering melibatkan pergerakan tangan, dada dan punggung yang berlatar belakang muzik. Bahkan segelintir pemain TikTok bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dalam merakam tarian dengan gaya yang memberanikan tanpa rasa malu. Hal ini jelas lagi menimbulkan fitnah dan syahwat bagi sesiapa yang memandang. Ini bertentangan dengan syariat Islam yang sangat menitik beratkan batas-batas pergaulan
dan penjagaan aurat sesama manusia dalam kehidupan seharian. Firman Allah bersabda, المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Punca-punca yang sering berlaku terhadap masyarakat mengenai budaya TikTok yang keterlaluan dalam kalangan masyarakat dan kesannya kepada akhlak masyarakat Islam. Yang pertama, rasa ingin tahu patut ini membawa kepada berlakunya masalah sosial di dalam kalangan masyarakat kerana sifat ingin mencari sesuatu yang baharu atau bersikap ingin tahu. Ini dapat menimbulkan lagi masalah-masalah sosial yang tidak diingini, terutamanya masyarakat Muslim yang boleh meruntuhkan lagi akhlak dalam kalangan masyarakat. Serta individu Muslim yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi akan sentiasa ketagih dan dahaga maklumat tambahan dan penerangan lebih lanjut berkaitan sesuatu perkara. Ini akan menyebabkan mereka terasa tercabar dan ingin melakukan supaya orang-orang yang melihatnya menyukai perbuatan tersebut. Contohnya, pada zaman teknologi ini, individu sekarang sering melihat video-video viral seperti aplikasi TikTok secara berlebihan dan mempunyai perasaan ingin mencuba aksi-aksi tersebut. Sikap mudah terberdaya dan suka mengawal hawa nafsu dikenal pasti sebagai antara punca utama berlakunya gejala tersebut. Punca kedua daripada gejala masalah ini ialah kurangnya aktiviti keagamaan. Tidak dinafikan lagi bahawa masyarakat zaman kini sering tidak mengikuti aktiviti keagamaan dengan alasannya tiada masa untuk menghadiri kuliah-kuliah di masjid. Ini disebabkan oleh kesibukan mereka melakukan kerja-kerjanya dan kesempitan masa untuk meluangkan masa di masjid. Mereka sukar mencari masa yang sesuai untuk memberikan fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti keagamaan yang dijalankan di masjid atau di pusat-pusat agama. Bahkan tidak ada masa untuk menonton ceramah-ceramah di televisyen. Sedangkan melihat aplikasi TikTok ada masa untuk melihatnya. Hal inilah yang menyebabkan aktiviti agama kurang dijalankan di dalam kalangan masyarakat. Kesannya masyarakat kurang mendapat pembelajaran ilmu agama menyebabkan masalah gejala-gejala TikTok timbul. Intihannya, mereka hanya menjadi insan yang berilmu namun cetek nilai agama dalam diri. Akhir sekali, pengaruh negatif media elektronik dan media sosial. Pengaruh media massa terhadap masyarakat sebenarnya tidak dapat disangka lagi. Masyarakat mudah cenderung melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa kerana mereka mempunyai naluri ingin mencuba. Contohnya, video-video tular di aplikasi TikTok, mereka perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang diperoleh melalui media massa. Keseronokan pengaruh media sosial seperti TikTok telah membutuhkan mata masyarakat kita terhadap ilmu agama. Mereka lebih gemar menghadap media-media elektronik canggih seperti telefon pintar ini sehingga lupa akan tuntutan agama masing-masing. Contohnya, mereka lupa untuk menunaikan solat, untuk kelas agama dan tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Penyalahgunaan media-media tersebut menyebabkan mereka mudah terpesong dari ajaran agama yang akhirnya memberi kesan negatif kepada mereka. Seterusnya ialah kesan penggunaan TikTok terhadap akhlak seorang Muslim ialah yang pertama, menghilangkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri dalam diri mereka. Bayangkanlah apa yang akan terjadi pada akhlak kita, peribadi kita, kehidupan kita jika nilai agama itu sendiri dah hilang.
Ini akan menyebabkan kita akan lebih mudah untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti mencuri, merokok dan juga melepak. Hal ini kerana nilai keagamaan yang rendah dalam diri menyebabkan seseorang itu hilang arah panduan untuk melakukan perkara kebaikan. Malah mereka lebih terhibur dengan perkara yang melalaikan. Selain itu ialah meruntuhkan akhlak dan moral. Sebenarnya Islam ini tidak pernah mengekat hiburan tetapi jangan sampai melalaikan. Maksudnya carilah hiburan yang menyihatkan, yang jauhkan kita daripada kelalaian. Contohnya bersukan, beriadah ataupun berkelah. Itu merupakan sesuatu hiburan buat jiwa kita. Runtuhnya akhlak dan moral ini akan menjadikan kita seorang insan tanpa akhlak dan juga moral. Jadi persoalannya kita ni insan yang bagaimana? Umat Islam seharusnya tidak membiarkan aplikasi di alam maya ini mengawal kehidupan kita sehingga membenarkan anasir negatif merosakkan agama. Jika kita lihat rosaknya akidah demi trend yang boleh mempopularkan mereka sehingga sanggup mengetepikan harga diri serta maruah keluarga. Lebih parah lagi apabila ditegur wujud pula respon yang negatif daripada pemilik video yang secara jujurnya merosakkan akidah dan akhlak umat Islam. Kehidupan umat Islam pada akhir zaman ini sepatutnya lebih sejahtera dan indah tetapi mulai kacau bilau disebabkan kelalaian masyarakat terhadap agenda Yahudi yang mana sengaja untuk meruntuhkan institusi agama Islam. Saya akan menerangkan 3 langkah bagi mengatasi masalah ini. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah ibu bapa haruslah berhati terhadap anak-anak mereka, seperti memantau aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Contohnya, membenarkan anak-anak mereka untuk menggunakan telefon digunakan terhadap pembelajaran serta perkara yang akan mendatangkan faedah. Hal ini dapat mengelakkan dari berlakunya budaya negatif seperti budaya TikTok ini terhadap anak-anak. Ibu bapa perlulah memainkan peranan penting kerana ibu bapa yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa adalah insan pertama yang dapat mengelak dari anak-anak mereka terikut dengan budaya yang tidak diingini. Selain itu, dari segi pendidikan, guru-guru di sekolah juga perlu memberi pendedahan awal kepada para pelajar. Contohnya, guru-guru boleh menerapkan dalam subjek pembelajaran. Contohnya seperti dalam subjek Bahasa Melayu dengan membuat karangan mengenai keburukan budaya negatif seperti budaya TikTok, atau dalam subjek pendidikan Islam seperti tingkah laku mencerminkan akhlak seseorang. Hal ini kerana dapat menjauhi para pelajar daripada melakukan perkara negatif. Dengan menjauhi semua ini, para pelajar boleh menjadi cemerlang dalam akademik, malah bukan sahaja dari dalam akademik, juga sarsiah terpuji. Ini kerana para pelajar menjaga serta mendidik diri agar tidak mudah terlibat dengan melakukan budaya negatif. Oleh itu, para pelajar tidak akan mencubanya kerana mereka telah diberi pendedahan awal dengan kesan atau akibat daripada melakukan budaya ini. Akhir sekali, langkah untuk mengatasi masalah ini ialah kerajaan perlulah mewawarkan tentang keburukan atau impak daripada budaya ini. Contohnya, kerajaan boleh menyebarkannya dengan menggunakan media massa. Setiap masyarakat semestinya mempunyai telefon, tablet atau komputer untuk mengetahui perkembangan daripada media massa. Hal ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai platform media massa seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Hal ini demikian kerana media massa lebih pantas untuk menyebarkan pelbagai jenis maklumat kepada masyarakat pada masa kini. Oleh itu, media massa adalah tempat yang mudah untuk mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Masyarakat akan lebih mempercayai atau meyakini jika maklumat yang disampaikan ini adalah daripada kerajaan. Justru kerajaan juga perlulah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini daripada berasa
dan menjadi semakin hari semakin ketara. Kesimpulannya, tidak salah untuk bermain TikTok. Akan tetapi, akhlak dan sikap perlulah diberi perhatian terutamanya di kalangan kaum wanita. Kesilapan dalam menggunakan media sosial akan memberi kesan yang negatif kepada setiap individu tersebut. Walau bagaimanapun, penggunaan aplikasi TikTok juga mempunyai kebaikannya. Sebagai contoh, ia menjadi ruang perkongsian pelbagai ilmu, bukan sahaja memanfaatkan golongan pelajar tetapi juga masyarakat umum yang berbilang kaum tanpa mengira usia dan latar belakang. Sebagai pengakhir bicara, jika pengguna dapat mengawal diri dalam penggunaan dan menjaga keamanan data yang diberikan, maka sebenarnya aplikasi TikTok masih dapat menjadi destinasi kerana media sosial atau sebuah platform aplikasi amat berguna untuk menjadi inspirasi dan tempat untuk menimba ilmu jika penggunanya menggunakannya dengan tepat dan bijak. Akhir kata, media sosial adalah satu platform yang dapat memberikan kita 1001 kebaikan jika masyarakat mempunyai literasi yang tinggi dalam menggunakannya ke arah yang positif. Sesungguhnya adalah rujukan yang telah saya sediakan.